paling penting sabar. Pasti nak apa ikuti semua yang tadi. Jadi yang kedua hati, yang ketiga masuk kepada nafsu kita. Imbangkan nafsu kita balik. Nafsu yang tujuh yang kita nak kena faham bermula daripada amarah. Ammarum bisu. Itu yang pertama, nafsu management, nafsu pengurusan. Kalau sembahyang dia macam qiyam. Sembahyang dia ada pada qiyam. Kita berdiri qiyam tu dia ada pada qiyam. Itu nafsu amarah. Kita berdiri dengan nafsu amarah dulu. Ya, sebab dialah akan menentukan pergerakan daripada awal sampai bagi salam, betul tak? Ya. Itu artinya satu persembahan kepada Allah. Jadi dikatakan ulama hakikat, ulama sufi mengkategorikan nafsu amarah tu manajemen, kita kena letak dia pada yang kita urus dia pada urusan ibadah. Satu hari punya urusan ibadah kita kena susun dalam program-program yang bersih. Pagi ni aku nak buat apa, lepas sembahyang subuh nak buat apa, nampak tak ya? Lepas tu ada sembahyang duhanya, kemudian kita nak tugas macam mana sampai ke Zuhur, sampai ke Asar, sampai ke Maghrib. Kita kena ada satu jadual satu hari. Ya. Kita kena ada satu file jiwa kita untuk hari itu. Apa yang kita nak bukan file meja, file jiwa. Ya. Kita kena susun daripada pagi sampai ke malam, semuanya tak lari. Hari ni ada susun Syekh Ibnu Rajab ada susun satu buku lah, satu ensiklopedia harian dia panggil, ya. Diterjemahkan ensiklopedia harian ini, dia menyusun program-program daripada awal pagi sampai ke malam apa kita nak buat, ya. Kita kena ada satu program standard. Macam kita kerja jugalah. Yang kita kerja harian tentu kita ada program perancangan daripada pagi sampai ke petang sampai habis kerja apa kita nak buat. Jadi dengan Allah lebih penting lagi. Sebagai diri kita sebagai insan yang terpilih, makhluk yang terpilih, khalifatun fil ard, maka kita perlu ada satu perancangan untuk menyusun ya jadual-jadual harian kita daripada pagi sampai ke malam. Inilah yang mesti kita beri arahkan kepada nafsu management kita, nafsu ammarah kita, supaya dia buat benda-benda macam ini. Jadi dia perlu ada satu sokongan pula daripada nafsu yang lain. Nafsu yang kedua yang perlu lihat iaitu nafsu lawwamah. Lawwamah ni satu nafsu yang suka menyesal, yang lebih kepada menyesal. Jadi dalam bahasa Melayu, pepatah Melayu pada menyesal awal, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna, dua menyesal. Jadi kita guna daripada menyesal yang pertama. Menyesal dahulu pendapatan. Cuba kita buat itu. Menyesal dulu pendapatan. Itu yang pertama kita buat. Boleh tak? Ya. Jadi maknanya seperti Rasulullah pernah berpesan dalam beberapa hadis, perkara pagi jangan ditangguh petang. Perkara petang jangan dibawa pagi. Urusan hari ini jangan dibawa besok. Sekarang juga. Ya, kitaban mawqutan. Kita bawa dulu tu. Yang telah termaktub, seperti sembahyang di bawah tu. Cukup masa buat, jangan tangguh. Ya, apa-apa juga dengan segera. Kalau ada hutang bayar cepat. Ya, jangan tangguh. Ada qada-qada kita yang ada simpan-simpan dulu yang tak habis, buat bagi habis cepat. Jangan tangguh. Ya, selesaikan, bagi jadi. Masya-Allah. Itu kita kena buat tu. Ini lawamah. Lawamah ni macam rukuk. Dia duduk pada rukuk, tuan-tuan. Nampak tak? Nah. Duduk pada rukuk. Itu lawamah. Ya. Jadi makanya apa yang diberi kita faham di situ, jadi dikendaki dengan dikendaki dengan rukuk. Itu lawamah. Kemudian i'tidal. I'tidal ini mulhamah. Ya, kedua semua ni ada dalil. Yang pertama amarah, innan nafsa la ammaratun bisu, surah Yusuf. Yang kedua tentang lawamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bil lawamah. Al-Quran sebut surah Qiyamah. Betul tak? Ada dalil tu, bukan reka sendiri tak. Kita kena ada dalil ya. Kemudian yang ketiga, mulhamah ni macam kita bangkit i'tidal. Sami Allahu hamidah. Dia tak lama. Mulhamah ni ilham, dia kena cepat. Terima, macam Nabi kata, apabila ada suruhan yang menyuruh kita buat baik, buat kebajikan, buat cepat, jangan tangguh. Dalam dada kita ni macam parlimen,
ya. Dia ada penyokong, dia ada penentang, ya. Opposition party ada di sini, ya. Dia ada bagai-bagai, ya. Kedua, ini kata Rasulullah dalam satu hadis, dalam dada kamu tu ada dua kumpulan yang sentiasa berlagak, macam parlimen lah. Ya. Jadi apabila yang pihak menyuruh kamu berbuat baik, menyuruh kamu buat kebajikan, dia datang daripada dua. Pertama, dia datang daripada Allah. Kedua, datang terus daripada Allah. Pertama datang terus daripada Allah, kedua datang daripada malaikat. Buat. Nampak tak? Itu dia panggil khatir. Dan istilah tasawuf dipanggil khatir. Kita kata khawatir, dia punya jamak. Ya, orang Melayu pun panggil kuatir. Kita kata kuatir, ya, suatu kebimbangan, kuatir. Sebenarnya kuatir itu adalah suatu bisikan yang baik. Selalunya kita khawatir ni benda-benda apa? Benda-benda yang kita nak buat baik, kita rasa aku tak jadi kan. Aku tak tahulah, aku khawatir sembuh lah, takut benda ni tak jadi. Selalunya khawatir ni kita nak cari kepada sesuatu yang positif, ya. Bukan COVID lah. Yang kita COVID positif kan, tak bagus kan, ya. Tak mau. Kita nak positif, benda yang memang jelas, bagus dan diterima oleh Allah, kebajikan. Jadi makanya suruhan yang kebajikan ni, kata Nabi, bila ada bisikan-bisikan yang menyuruh kamu berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, beramal dan sebagainya, jangan tangguh, laksanakan dengan cepat, ya. Tergerak di hati, aku nak baca Quran, pergi buat bang, ambil wuduk baca Quran. Jangan tangguh, tak apa saat ni kot, itu tak mau, besoklah kot. Ini tak boleh. Kalau buat macam itu, habis nafsu ni jadi lemah. Nafsu Allah, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inilah dalil dia yang kata tadi, mulhamah tadi, ilham. 3. Kalau sudah mulhamah, kita sudah dapat macam kita i'tidal, maka kita turun sujud. Ini masuk kepada mutmainnah. Mutmainnah macam sujud yang pertama. Bila kita sujud yang pertama, nafsu mutmainnah, kita patuh, ikut perintah Allah, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kita tak mau illa tu, kita tak mau. Illa iblis tu kita tak mau. Li adama fasajadu masuk dalam jamak taksir. Masuk kita dalam taksir tadi, ya. Maknanya kita lah masuk dalam li adama fasajadu, kepada Adam kita sujud, ya. Sekarang ni pun kita sedang mengitari Adam. Orang buat kerja haji mengitari Adam lah. Dikatakan bahawa Nabi Adam tu disemadikan di perut Kaabah. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat mengatakan Tok Adam tu berada di salah satu daripada kubah di masjid di masjid di Mina. Satu masjid di Mina. Di Mina ada masjid tu salah satu pada kubah dia di bawah. Itu disemadikan Nabi Adam AS, ya. Sekarang kita semua mengitari Nabi Allah Adam AS, betul tak? Tanpa kita sedang kita sedang mengitari Nabi Allah Adam. Kalau ditakdirkan tu Adam tu ada di bawah, tapi bukan kita sembah tu Adam, ya. Kita sembah ada perintah Allah, nampak, ya. Macam kita pada Kaabah, nak kita sembah Kaabah, kita sembah Allah, ya. Kaabah tu arah tuju, untuk menentukan arah tuju dalam satu bentuk keseragaman, dalam satu bentuk kesatuan. Itu saja konsep dia, ya. Bukan ada apa di Kaabah tu kita sembah dia, kita sembah Allah. Orang tak faham kita sembah Kaabah. Di Mekah dulu, ada waktu saya bertugas dulu, ada satu hamba Allah, dia pergi buat umrah. Lepas balik umrah, dia tak mau pergi dalam Masjidil Haram, dia tak mau pergi. Jemaah package, dia tak mau pergi, ya. Duduk dia sembahyang dalam rumah, dalam hotel sampai 2 hari dah. Lepas 2 hari orang beritahu dengan saya, Ustaz, ada problem kot jemaah ni, dia tak sakit, makan elok 2-3 pinggan kan. Macam itu lah, tidur cereng. Tapi pasal apa dia tak pergi masjid lah. Kemudian saya pergi jumpa adalah, kita kena jumpa, jangan tunggu dia nanti jumpa kita. Tugas kami macam tu, dengar, kita pergi cari, ya. Kita pun sambut dia, sebut dengan, panggil dengan nama baik apa semua, begitu begini, ya.
angkat dia lah, bagi dia elok, bagi dia segar sembang tu. Kemudian kita tanya, apa siapa tak pergi masjid, ada problem kah, masalah? Dia kata, saya tengok takut saya nak tengok Kaabah tu, lalu saya sembah dia lah, dia kata. Nampak tak ya? Saya nampak seolah-olah dia jauh duduk di sini, tak nampak ada Kaabah, tak apalah, sembah lah. Duduk depan Kaabah sendiri, dah sampai di sana sendiri baru nampak, betul kan? Kita sini tak nampak lah ya, tak nampak. Dia nampak betul-betul Kaabah tu macam satu makhluk dia sedang sembah, betul dah, nampak. Dia takut, dia kata. Dia kata itu bukan tempat sembahan, bukan Kaabah tu tempat sembahan. Islam ni agama yang menyatukan ummah. Kena ada keseragaman, kesatuan dalam ibadah, kesatuan dalam pemikiran, kesatuan dalam akidah, kesatuan dalam budaya, kesatuan dalam arah tuju, kesatuan dalam perjuangan, ya. Kesatuan dalam mendaulahkan Islam, kesatuan dalam menerima hakikat, kesatuan dalam membentuk jamaah, kesatuan dalam menghimpun jamaah. Sampai ada masjid kita nak sembahyang, walaupun kita ada rumah banyak, kita kena pergi ke masjid, nampak. Jadi Kaabah tu lebih kepada keseragaman, kesatuan ibadah. Standard lah kita menghadap satu arah, ya. Kalau tak ada Kaabah, orang menghadap sini, menghadap sana, menghadap situ, nampak cemperah. Seperti mana Umar buat. Umar menjadi kesatuan ibadah, dia tambah sembahyang tarawih itu dalam jamaah, itu kesatuan ibadah. Aku dah tengok tak cantik lah, dia kata dekat Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab. Yang Ubay, aku tengok tak cantik di masjid ni. Ini kelompok 2 orang sini, 3 orang sana, seorang, dia ni sujud, dia ni qiyam, dia ni berdiri, dia ni duduk, dia ni menunjuk, macam-macam bentuk dia tengok dalam masjid Nabi ya. Ini tak cantik, Islam tak boleh lagu ni. Nampak tak? Kenapa tidak, wahai Ubay, aku impunkan semua depan ni dalam satu bentuk sembahyang jamaah, kamu jadi imam. Itu dia. Dia kena guna kuasa itu dia lah, pasal nak buat satu perkara yang baru. Kalau perkara yang ada dalam Quran tak boleh buat lagi lah. Satu perkara yang baru belum ada lagi, dia kena guna kuasa dia lah sebagai amir. Itu kuasa itu dia. Nampak ya? Itu satu perkara yang bid'ah lah, sebab Nabi tak buat. Itu yang katakan bid'ah tu. Yang kata bid'ah tu dia lah. Jadi makanya Ubay pun kata, dia ya Amirul Mukminin, Rasulullah tak pernah buat apa ni. Kita kena buat lah. Kalau kita tak buat, inilah gambaran yang kamu nampak. Ini baru hari ni. Ya, kalau di luar pun macam ni, macam mana umat Islam nak bersatu? Maka tu wajar kita satukan umat Islam seluruhnya dalam sembahyang dalam tarawih ni, ya. Walaupun Nabi tak buat, satu anjuran kepada kita, bukan reti Nabi tak reti lah. Itu atas pada kita. Kita macam pegang pusaka lah. Bapa tinggal kat kita, mati, dia tinggal 100,000. Kita buat investment 100,000 tu bagi jadi 300,000. Salah ke bagi jadi 300,000? Oh, bapa tak boleh buat, bapa maintain dekat 100,000, jangan lebih. Betul tu lah? Tak betul. Ini konsep sebab tu mereka kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah waris, pemegang warisan Nabi-Nabi. Pusaka Nabi, ilmu tu dia kena perluaskan. Perluaskan itu adalah unsur-unsur yang baru. Yang baru tu bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah, yang terpuji. Tu kita nak kena faham sampai ke situ lah. Jadi makanya berjalanlah satu idea yang baru. Itu kita ambil kira macam tu lah. Jadi pendek kata, balik kepada nafsu yang tadi ni, nafsu mutmainnah. Bila kita sujud, kita sudah sampai kepada satu tahap menghantar seluruh nurani jiwa kita kepada Allah. Habis kita serahkan semua. Itu mutmainnah. Bila mutmainnah ni apa artinya? Tenang. Apa jadi Allah buat. Apa kita nak susah, apa nak bimbang, ya. Hilang itu, hilang ini, Allah dah tentu benda nak hilang. Dia balik kepada Allah. Macam kita sujud lah, semua kita serah kepada Allah, ya. Jadi mutmainnah, jiwa mutmainnah itu akan nampak pada sujud yang pertama. Kita duduk lagi, ya. Mardiyah, bukan radiyah, mardiyah. Kita duduk tu mardiyah. Bila kita sujud balik baru radiyah, ya. Kita duduk tahiyat akhir, itu masuk kepada kamilah. Hadis 7 sifat, 7 perbuatan kita dalam sembahyang. Itulah konsep dia, tuan-tuan. Ini confirm, ini bukan reka angkai, ini bukan. Ini bukan cakap falsafah. Ini bukan ilmu falsafah, ilmu sufi, ulama yang bawa, ya. Kena rujuk banyak kepada ulama-ulama sufi, banyak merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar. Kemudian kita mesti faham dengan betul. Tak boleh faham, tanya untuk guru.
Saya pun ada tu guru duk tanya ni. Bukan boleh buat sendiri lah. Baca kadang-kadang kita tak faham konten tu. Hari ni pula ada telefon boleh tengok rupa, tak ada masalah. Ya. Macam kita duduk depan tok guru buka je. Ya, ada 3 orang tok guru seluruh Malaysia ni yang saya duk cari depa. Tiap-tiap kali ada masalah saya kena kontak depa. Tanya depa dulu masalah hukum, masalah tauhid, masalah tasawuf, masalah tafsir, masalah bahasa Arab. Ya. Kita masih nak kena tanya depa lagi. Ya, alhamdulillah. Dan depa pun bagi izin kat kita pula. Ya. Boleh, ustaz boleh bawa. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang. Bukan kita duduk sendiri dah nah. Saya tak bimbang tuan-tuan, saya bawa kepada tuan-tuan ni semuanya daripada apa yang telah ditapih, disaji, diuji, ditanya, disahihkan oleh orang-orang yang arif. Baru saya bawa dalam majlis macam ni, ya. Tak boleh cerita habis-habis. Jadi kita bawa soalan ni, kita nak faham. Inilah 7 nafsu ni tuan-tuan, yang ada hubung kait dengan sembahyang kita tu, yang hubung kait dengan sembahyang kita. Bila kita berdiri, maka ketika itu nafsu amarah kita dia nak elok, sebab tu kita kena berdiri lama. Tawil apa ni kata Rasulullah, afdalus salah tawil qunut. Afdal sembahyang lama berdiri. Bukan kunut tu maknanya lama berdiri. Ya. Ya. Doa kunut, doa yang ditambah berdiri maknanya. Ya, i'tidal 1 berdiri, tambah kunut 2 berdirilah. Masuk dalam satu perbuatan, kunut tu lama kita berdiri dia lah. Faham tak kunut tu? Bukan kunut tu doa. Doa kunut, doa ketika dibaca sekali lagi berdiri tambah dengan i'tidal, jadilah berdiri itu berdiri, dikatakan berdiri yang lama dipanggil kunut. Sebab tu Rasulullah mengatakan afdalus salah tawil kunut, seabdal salat adalah lama berdiri. Lama berdiri. Maka itu bagus kalau kita dapat baca surah-surah yang panjang. Muslimah dia tak sembahyang jemaah, dia tidak dituntut sembahyang jemaah, lagi ada peluang boleh baca panjang-panjang. Ya. Berdiri 1 rakaat boleh baca 2-3 surah, tak salah. Lagi baik. Nampak tak? Kita diajak baca 1 surah ya kan. Ini kena faham buat fiqh tu. Buat fiqh ya. Dia kata baca surah paling pendek 3 ayat lah. Jangan mana kita buka 1 ayat pun boleh. Qaf, rukuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nun. Allahu akbar, rukuk. Ya, besok dia buang. Imam ni tak payah jadi imam dah. Tahu apa ya. Tapi hukum dia sah ke tak? Dia baca 1 ayat. Nun tu 1 ayat. Betul tak? Kena faham dulu tu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.